Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Isnin jam 2:30 petang. Kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tajuk Al-Jannah, iaitu syurga. Petang ini adalah merupakan pengajian kita buat siri yang ke-7. Kita bersama-sama membincangkan tentang syurga yang didambakan. Nota rujukan kita pakai nota yang telah diedarkan, diberikan kepada tuan-tuan sebelum ini. Jadi boleh dapatkan di ruangan chat di Zoom ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kita terus ke bab yang ke-7. Petang ini kita akan menghabiskan ada sedikit sahaja info pada bab yang ke-7, yang mana bab ke-7 ini dia terletak pada muka surat yang ke-33. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk nota pada muka surat 33 bab yang ke-7 yang bertajuk pintu syurga. Okay, baik. Surat 33 bertajuk Abwabul Jannah, pintu syurga. Pada minggu lepas, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menemui disebutkan ada 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut tentang abwabu, cerita tentang pintu-pintu syurga, seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, dalam surah Sad ayat 50, dalam surah Sad ayat 50. Begitu juga Allah ada menyebutkan dalam surah Al-Zumar ayat nombor 73. Kita juga telah mempelajari pada minggu lepas bahawa pintu-pintu syurga ini akan dibuka sekali pada setiap tahun. Dibuka sekali setiap tahun, iaitu pada bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu syurga berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada minggu yang lepas juga kita telah mempelajari bahawasanya ada
kita mempelajari bahawasanya pintu syurga ini jumlahnya ada 8. Ada 8 pintu syurga seperti mana yang disebutkan pada hadis kelebihan berdoa mengucapkan kalimah syahadah selepas berwudu. Kita telah jumpa perkataan pintu-pintu syurga sebanyak 8 pintu. Begitu juga maklumat itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan puasa. Dan alhamdulillah pada minggu lepas juga kita telah mengetahui tentang beberapa nama bagi pintu syurga tersebut. Namun kita tidak dapat mengetahui keseluruhan ke-8 nama pintu tersebut setakat yang disebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW ada 4 pintu iaitu pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah dan ada pintu orang yang berpuasa. Okey, berdasarkan hadis ini diberitahu hanya 4 pintu. Daripada ke-8 pintu ini ada seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi mendoakan beliau merupakan salah seorang yang akan masuk ke 8 pintu tersebut. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun begitu, kita semua ada peluang untuk memasuki syurga melalui ke-8 pintu ini yang mana kita suka untuk melaluinya, seperti mana hadis yang terdapat pada kelebihan berwuduk dengan sempurna kemudian membaca kalimah syahadah seperti mana yang disebutkan pada muka surat 36. Jadi petang ini apa yang kita nak bincangkan adalah tentang keluasan pintu syurga. Kita belum masuk lagi cerita tentang keluasan syurga. Tajuk keluasan syurga insya-Allah kita akan bincangkan pada bab yang ke-9. Pada bab yang ke-9. Sekarang kita masih lagi berada pada bab yang ke-7. Okay, bab yang ke-9 kita akan bincang nanti insya-Allah sebentar lagi, keluasan syurga. Jadi nak tahu keluasan syurga ini seluas mana, maka ada maklumat tersebut boleh didapati dengan kita merujuk keluasan pintu syurga itu. Maknanya kalau pintu syurga itu sudah luas, bagaimana dengan syurga itu? Jadi nak mengetahui tentang keluasan pintu syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan ya, sebenarnya ada banyak hadis. Ada pelbagai riwayat yang menyebutkan tentang pintu syurga ini. Jadi salah satu riwayat yang kita nak rujuk adalah riwayat Muslim, ya, hadis sahih ya, hadis riwayat Muslim daripada hadis Uqbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu yang mana dia kata disebutkan, ya, telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia kata walaqad zikra lana, dia kata telah disebutkan kepada kami annama baina misra'aini min masari'il jannah, bahawa jarak di antara 2 sisi daun pintu syurga, jarak antara 2 sisi daun pintu syurga itu adalah masiratu arba'ina sana, sejauh 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan antara 2 sisi daun itu. Kalau ada 8 pintu, cuba kita bayangkan. Kalau pintu tu saja antara daun pintu itu adalah sejauh 40 perjalanan. Bayangkan daripada satu pintu
kepada satu pintu, kepada ke-8 pintu, bagaimanakah besarnya syurga itu boleh dilihat pada pintunya. Pada pintunya saja pun sudah menunjukkan tentang, memberikan gambaran awal tentang luasnya syurga. Cuma dalam hadis ni sebenarnya dia ada sambungan dia. Sebenarnya hadis ni ada sambungan lagi lepas tu. Cuma saya tak masukkan di dalam nota ni sebenarnya. Kalau dia lepas hadis sebut 40 tahun perjalanan, Nabi SAW sebenarnya menyebutkan, dan saya rasa janggal sebenarnya. Saya rasa macam agak terkilas sebab saya tertinggal maklumat yang boleh kita kongsikan, yang mana kalau tuan-tuan catat ya, selepas hadis Nabi kata, Nabi SAW menyebut dalam 4 tahun perjalanan tu, Nabi sebenarnya nak menyebutkan bahawa masa orang nak masuk pintu tu, Nabi kata ia penuh sesak dengan manusia. Nabi kata dalam hadis lain, Nabi menyebutkan, Nabi kata wala tiyanna alaihi yawma wa innahum lakadhidun. Nabi kata dan sesungguhnya akan datang suatu hari pintu itu akan penuh sesak. Bayangkan, pintu tu adalah luas dia antara daun sisi pintu tu dah 40 tahun perjalanan. Nanti akan ketika dia ada di akhirat, pintu itu sesak penuh dengan manusia yang nak masuk ke dalamnya. Itu hadis yang Nabi sebut tentang manusia akan bersesak-sesak. Dalam hadis lain, hadis riwayat At-Tabrani, saya mohon maaf ya kerana saya tertinggal maklumat tu. Sebab kita buat nota, jadi kita hanya ambil, sebenarnya ini adalah nota yang agak lama juga sebenarnya. Kalau saya buat nota terbaru yang akan dibukukan, kita akan letak maklumat yang lebih lanjut. Kalau kita baca dalam lafaz yang lain, Nabi menggambarkan macam mana sesaknya orang di pintu tersebut. Kata Nabi SAW, yuzahimu alaihi kazdihamul ibili waradat li khamsi dhama'un. Nabi kata orang-orang akan bersesakan di pintu itu sebagaimana berdesakanlah berkerumunan unta yang akan meminum air kerana kehausan. Maknanya ramai sesak nak masuk melalui pintu-pintu tersebut. Moga-moga kita termasuk dalam salah seorang yang akan bersesak-sesak masuk melalui salah satu daripada pintu syurga. Amin. Jadi kita pergi kepada maklumat yang berikutnya adalah tentang pintu syurga ni. Sebenarnya dia ada pembunyi dia. Maksudnya kalau rumah pintu sekarang mungkin orang dia ada loceng, kan? Mungkin dia bunyi ting tong kan, contohlah dia nak masuk rumah dia ada loceng dia. Dalam hadis ni sebenarnya pun ada cara nak bagi tahu kepada penjaga syurga bahawa ada orang nak masuk tu adalah bergantung kepada ketukan pintu. Nabi ketuk pintu tu. Jadi kita tengok hadis yang bawah ni, riwayat Muslim, yang mana sabda Nabi SAW, ana, kata Nabi, aku, kata Nabi, aktsarul anbiya'i, adalah Nabi yang, aku adalah yang paling banyak pengikutnya, taba'an. Nabi kata, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan akulah orang yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga. Dekat sini kita jumpa perkataan yaqra'u.
iaitu mengetuk pintu syurga. Maknanya kalau ketuk pintu syurga untuk apa? Untuk bagi tahulah bahawa ada orang di luar pada pintu syurga tu. Nabi ketuk. Nabi kata, akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga. Maknanya apa? Maknanya nak bunyikan pintu tu. Ketuk tu macam mana? Kita akan baca hadis kedua. Tapi sebelum tu, mari kita lihat dahulu. Kenapa Nabi kata dia adalah orang yang pertama yang mengetuk pintu syurga? Kita patah balik sekejap pada hadis. Okey. Pada muka surat yang ke-35, patah semula sekejap. Pada muka surat nombor 35, lihat pada hadis yang Nabi kata, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Okey, ambil pada hadis tu, rujuk. Okey. Sabda Nabi SAW, kan, kita nak cari jawapan kenapa Nabi orang yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga tu. Kalau kita baca hadis yang tentang pintu syurga ni, muka surat 35 ya, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW yang bermaksud, aku, iaitu Rasulullah SAW, mendatangi pintu syurga pada hari kiamat. Fa'astaftihu, dan aku minta supaya pintunya dibuka. Maksudnya Nabi minta pintunya dibuka. Tapi kalau kita baca pada hadis yang kita baca tadi tu, cara Nabi minta pintu itu dibuka adalah dengan apa? Dengan ketukan, ketuk pintu tu supaya dia keluar bunyi. Lepas tu penjaga pintu syurga itu, penjaga, pengawal, dia panggil Al-Khazin. Dia panggil Al-Khazin, iaitu penjaga. InsyaAllah nanti pada bab selepas ini, bab 8, kita akan bincangkan tentang siapakah penjaga bagi pintu syurga tersebut. Tetapi penjaganya ada. Gelaran penjaga pintu. Kalau kita zaman sekarang mungkin kita panggil dia pengawal keselamatan lah, contohlah, kan, security guard. Dekat sini dia ada juga security dia. Security guard dia, istilah gelaran dia panggil Al-Khazin. Al-Khazin. Al-Khazin dia bukanlah nama, tetapi dia adalah gelaran bagi penjaga pintu itulah. Okey, selepas Nabi minta pintu syurga itu dibuka, gabung dengan hadis tadi Nabi ketuk dia, maka para malaikat bertanya, man anta? Siapakah kamu? Siapakah kamu? Lepas tu malaikat Nabi SAW menjawab, fa'aqulu Muhammadun. Nabi kata, aku Muhammad. Fayaqulu, maka para malaikat tu pun dia menjawab balik. Dia kata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Kenapa malaikat tu bertanya? Kerana kata malaikat penjaga syurga itu, dia kata, aku diperintahkan untuk membuka pintu syurga hanya kepadamu, dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa pun sebelum daripada kamu. Sebelum ini bermakna sebelum daripada Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa orang pertama yang akan dibukakan pintu syurga itu dan mesti memasukinya terlebih dahulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ini dia akan menjadi yang pertama itulah membawa makna, memperincikan makna al-fadilah.
Kita kan sebut Nabi kan, kalau kita berdoa selepas azan, kita minta Allah berikan kepada Nabi salah satunya apa? Al-Fadilah, iaitu keutamaan. Maka Nabi SAW ini Allah beri dia keutamaan, semua dia menjadi yang pertama. Bukan sekadar pertama, kalau dia dapat lebih. Jadi orang yang pertama yang akan dapat memasuki syurga mesti lalu ikut pintulah. Maka adalah Nabi SAW. Kenapa malaikat bertanya? Kerana malaikat tidak mahu sesiapa yang masuk selain daripada Nabi SAW terlebih dahulu. Hadis ini kita pernah gunakan pada pengisian setiap Ahad selepas zuhur, waktu kita belajar tentang sifat para malaikat. Para malaikat ini mereka sangat berintegriti. Mereka sangat amanah. Mereka tidak akan sama sekali mengizinkan siapa-siapa pun yang masuk melainkan Nabi SAW. SOP-nya macam tu. Tak boleh diubah. Tak boleh. Ini menunjukkan bahawa betapa amanahnya para malaikat dalam menjaga pintu syurga dan dalam perkara lain lah, termasuk dalam perkara-perkara yang lain. Jadi kita dapat maklumat itu. Nabi sebut Nabi yang pertama ketuk tu sebab apa? Kita sebut tadi Nabi adalah orang yang pertama ketuk pintu itu. Kan ana awwalu. Kita menerangkan aku adalah orang pertama. Kenapa orang pertama? Sebab Nabi lah orang yang pertama yang perlu memasuki pintu syurga tersebut. Maknanya kalau Nabi SAW tidak masuk syurga, kalau Nabi tak nak masuk syurga itu, maka semua orang lain tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Sebab itu syarat dia. Kerana Nabi orang yang pertama yang memasuki syurga itulah menunjukkan salah satu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni syurga. Kalau siapa yang ada mengikuti tadabbur ayatul kursi yang kita ada jalankan pada setiap Ahad minggu pertama dan pada minggu yang kedua jam 10.30 pagi, kita ada membincangkan tentang syafaat. Syafaat, salah satu maklumat dia berada dalam ayatul kursi. Telah kita bincangkan bahawa dalam banyak-banyak syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah membantu penghuni syurga untuk masuk ke dalam syurga. Macam mana Nabi membantu penghuni syurga masuk syurga? Ia dikaitkan dengan Nabi mesti masuk syurga terlebih dahulu. Barulah orang-orang lain boleh mengikuti Nabi SAW memasuki syurga melalui pintu 8 syurga yang telah Allah ciptakan. Nabi ketuk keluar bunyi tu, sebenarnya ada hadis lain. Hadis ni hadis Hasan, riwayat Al-Imam Tirmizi, yang mana Nabi SAW ini dia mengetuk pintu syurga tu sebenarnya dengan apa tau? Fa'akhudhu bihalqatin babil jannah fa'uqaqi'uha. Aku meraih gerendil gembok. Ini terjemahan Indonesia. Yang dapat dipegang dan digerak-gerakkan hingga berbunyi. Maksudnya Nabi ketuk tu bukanlah ketuk. Maksudnya Nabi ketuk tu dengan ada satu besi yang dia kat pintu tu ada satu benda yang Nabi gunakan untuk Nabi bunyikan. Dia panggil apa ya? Dia panggil apa tu perempuan? Rumah siapa ada macam tu? Dinamakan apa tu? Yang dia macam besi kan, kita ketuk dia bagi dia tu berbunyi. Itulah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Wallahu ta'ala alam. Tapi hadis menyebutkan
Untuk kalau kita faham kenapa perlu dibunyikan, sudah pasti untuk memaklumkan kepada khazin, kepada penjaga pintu syurga tersebut. Wallahu ta'ala alam. Allah sahajalah sebenarnya yang maha mengetahui hakikat, cara dan bentuk pintu syurga itu dibunyikan. Baik, kita habis kepada bab yang ke-7. Kita nak pergi kepada bab yang ke-8. Baik, ada sebarang pertanyaan ataupun tuan-tuan nak kongsikan, kalau ada mana-mana maklumat yang perlu dikongsikan, silakan tuan-tuan dan puan. Kita sama-sama belajar, ya. Tak semua perkara yang saya tahu, ya, kita mungkin tuan-tuan lebih tahu. Jadi kalau tuan-tuan ada maklumat tambahan tentang pintu syurga, seperti mana nama pintu syurga dan sebagainya, tolong kongsikan di ruangan Zoom ini supaya semua orang boleh mengambil manfaat. Baik, saya buka ruang ini jika tuan-tuan ada pertanyaan, perkongsian dan sebagainya. Kalau tidak, tuan-tuan tulislah secara tulis di ruangan chat ataupun di ruangan FB, ruangan komen. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Kita nak perpanjangkan lagi tentang siapakah Al-Khazin, siapakah penjaga pintu syurga tu. Yang bertanya tadi tu, siapa tu? Setelah Nabi SAW meminta dibukakan pintu syurga. Lihat nota pada muka surat yang ke-40, muka surat 40. Kita baca apakah ulasan daripada para ulama tentang nama penjaga pintu syurga. Kenapa kita perlu merujuk kepada pendapat para ulama? Kerana yang pertama, ya, dalam Al-Quran, dalil Al-Quran tidak ada. Pertama, sumber utama kita Al-Quran, tidak ada mana-mana ayat yang menyebutkan nama bagi penjaga pintu syurga. Tidak ada. Kalau pintu neraka ada. Kita jumpa namanya Malik. Ada. Penjaga neraka tu ada. Tapi penjaga syurga, kalau penjaga syurga maksudnya termasuklah menjaga pintu itu. Dalil Al-Quran tidak ada. Yang kedua, kita bergantung penuh kepada hadis Nabi SAW. Dalam hadis pun, wallahu ta'ala alam, ini dapatan saya. Ya, dapatan saya. Mungkin ada, tapi saya tak jumpa. Sebab hadis ni beribu-ribu. Dapatan saya, bacaan, rujukan, setakat ni saya tidak menemui ada hadis yang sahih yang menyebutkan spesifik nama bagi penjaga syurga itu. Ini dapatan saya. Maksudnya, kalau tuan-tuan, mungkin tuan-tuan jumpa, saya tak jumpa, mungkin ada hadis tu yang sahih, saya tak jumpa. Jadi kalau tuan-tuan jumpa, tolong sangat memberikan maklum balas, berkongsi maklumat. Jadi kalau kita tiada Al-Quran, kita tak jumpa dalam hadis Nabi SAW, maka kita perlu kembali kepada pendapat ulama. Kita tengok apa pendapat para ulama. Lepas tu para ulama ini kena dijadikan sebagai rujukan dalam kita memahami, nak faham, walaupun ada dalil Quran, tapi nak faham Al-Quran tetap kita kena bergantung kepada para ulama tafsir. Sebab kita tak akan faham ayat itu kalau bukan dibantu oleh para ulama yang menerangkan.
Begitu juga kalau kita baca hadis Nabi SAW, mungkin ada hadis, lafaz hadis tu yang agak payah nak faham, kita juga bergantung kepada para alim, ulama di dalam menghuraikan hadis tersebut. Tetapi dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, maka kita tengok apa ulasan para ulama. Maka di antara para ulama yang kita boleh rujuk, ini di antara, bukan semata-mata, tapi di antaranya adalah Al-Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita merujuk kepada Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala alaihi? Jawapannya kerana Al-Imam Ibnul Qayyim ini, beliau ada menulis tajuk khas berkenaan dengan syurga. Nama kitab beliau seperti mana ada kat nota kaki tu, Hadil Arwah. Ada panjang tajuk dia, tapi ada satu kitab tentang syurga. Dan beliau ini juga merupakan ulama hadis terkenal beliau. Dan kita akan rujuk juga apakah ulasan daripada Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Ibnu Katsir kita semua sudah kenali, beliau di antara ulama tafsir, juga ulama hadis yang kita boleh merujuk kepada pendapat mereka. Tetapi ia hanyalah pendapat di kalangan para ulama. Kita belajar daripada kecil bahawa malaikat penjaga syurga, kita tahu namanya adalah Ridwan. Kita sebut namanya Ridwan. Tetapi adakah penyebutan Ridwan itu ada dalam Quran? Kita sebut tiada dalam Quran, tiada dalam hadis Nabi yang sahih. Perkataan Ridwan ada, perkataan Ridwan tu ada, tetapi Ridwan yang dikaitkan dengan nama penjaga syurga ini wallahu ta'ala alam. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamakan pembesar penjaga syurga adalah Ridwan. Kenapa dinamakan Ridwan? Dia kata nama Ridwan ini diambil ataupun berasal daripada perkataan ar-ridha. Ar-ridha. Jadi daripada ar-ridha dikembangkan menjadi perkataan Ridwan. Okey, jelas. Lepas tu Ibnu Qayyim dia kata penjaga neraka dinamakan dia Malik. Malik. Yang Malik itu berasal diambil dari perkataan al-mulk yang berarti kekuatan dan kekerasan. Okey, tentang Malik kita tak nafikan memang ada ayat Quran yang sebut. Tetapi tentang Ridwan ini. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim dia kata namanya adalah Ar-Ridwan. Diambil daripada Ridha. Dia dikaitkan dengan Ridha. Okay, kita tengok apa ulasan Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia memberitahu bahawa di antara mereka, iaitu para malaikat, ada yang ditugaskan untuk menjaga syurga dan membuat persiapan dari sudut kemuliaan bagi para penghuninya. Mereka bersiap-siap membuat acara untuk menyambutnya. Bermula daripada menyediakan pakaian, perhiasan, tempat tinggal, makanan, minuman dan lain-lain yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas oleh di hati manusia. Maknanya Ibnu Katsir ni dia nak kata bahawa ada di kalangan para malaikat ni dia memang menjaga syurga. Menjaga syurga tu maksudnya dia buat persiapan-persiapan di dalam syurga ya untuk menyambut
penghuni-penghuni syurga. Lepas tu diulaslah pelbagai persiapan tu. Di bawah tu beliau mengatakan penjaga syurga adalah seorang malaikat yang digelar dengan nama Ridwan. Ini pembesar, ketua bagi penjaga syurga disebutkan dengan Ridwan. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini hanyalah pendapat daripada para ulama. Wallahu ta'ala a'lam, yang sebenar-benarnya Allah je Maha mengetahui. Kita dah sebut sebelum ni dalam hadis yang sahih, malaikat itu dipanggil dengan gelar apa? Al-Khazin. Kita dah baca tadi kan? Hadis yang kita baca tadi. Al-Khazin. Okey. Ini hanyalah gelaran, bukan namanya. Nampak tak? Ini hanyalah gelaran, bukanlah namanya. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini. Jadi Al-Khazin, dia bukan nama, tetapi dia adalah gelaran bagi malaikat penjaga syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan dengan tajuk yang berikutnya adalah bab yang ke-9. Keluasan syurga. Tadi kan kita dah bincang tentang pintu. Kan? Jadi nak masuk syurga tu ada penjaga dia. Sebab tu kita bincang tentang penjaga. Sekarang mari kita gambarkan. Seolah-olah ya, kita sudah pun berjaya melalui mana-mana pintu daripada pintu-pintu syurga itu. Kita dah masuk, kita nampak, ataupun mungkin daripada luar kita nampak, oh luasnya syurga ni. Jadi kita bincangkan betapa luasnya syurga. Sebab apa kita kena bincang keluasan? Kerana syurga ini adalah tempat tinggal kita. Kita dah bincangkan sebelum ini kan. Apakah hakikat syurga itu? Syurga adalah tempat kita kembali. Di dunia pun manusia kalau dia nak cari tempat tinggal, tempat menginap, dia akan cari dari sudut keluasan. Kan? Berapa lebarnya, berapa panjang dia, dibincangkan. Keluasan. Kerana keluasan ini adalah juga merupakan salah satu ciri tempat tinggal yang memberikan kepuasan kepada orang yang tinggal. Jadi mari kita sama-sama mencari maklumat bagaimanakah luasnya syurga yang telah Allah ciptakan, yang telah pun Allah ciptakan bagi penghuni syurga yang akan memasukinya. Jadi kita terus kepada bab ke-9. Tapi sebelum tu, pada bab ke-8 tadi ada apa-apa pertanyaan? Tuan-tuan ada apa-apa nak dikongsikan? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Dibuka dengan seluas-luasnya kalau tuan-tuan ada pertanyaan. Ada persoalan tak nak tanya? Ataupun tuan-tuan kalau ada maklumat, tuan-tuan tolonglah kongsi. Janganlah malu-malu untuk berkongsi maklumat kepada kita semua. Ya, seperti saya sebut tadilah ya, tidak semua kita tahu. Sebab tu kita memerlukan ya, ilmu daripada orang lain. Kalau Nabi Musa alaihi salam pun pergi cari ilmu kepada Nabi Allah Khidir untuk update nulis dia, untuk tambah nulis dia, begitu juga kita orang yang biasa. Okay. Kalau ada maklumat, tolong tuan-tuan kongsikan di ruangan chat ataupun di ruangan komen FB. Kalau ada mana-mana pertanyaan, boleh tanya. Okay. Kalau tak ada, saya teruskan dengan bab yang ke-9. Okey.
Tuan-tuan jelas ke suara saya? Suara Jelas. Jelas Ustaz. jelas semua. Okey, saja nak dengar suara tuan-tuan dan perempuan, sebab tu tanya. Ada Ustaz. Concentrate Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah. Wujud ya. Okey, alhamdulillah saja ya. Nak dengar suara tuan perempuan ni. Okey. Okey, kita terus kepada bab yang ke-9. Bab ke-9 ni Allah nak membawa kita semua kepada membincangkan tentang keluasan syurga. Okay. Tentang keluasan syurga ini, dia ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keluasan syurga. Ayat yang pertama berada dalam surah Ali Imran ayat 133, dan ayat yang kedua ia berada pada surah Al-Hadid ayat nombor 21. Jadi mari kita baca ayat yang 133 dan ayat ayat nombor 21. Ayat nombor 133. Okey, kejap ya. Saya nak ambil Quran terjemahan dia. Sekejap. Mana Quran terjemahan saya? Sekejap ya, tuan-tuan. Sebentar. Kalau kita buka dalam surah Al-Imran ayat 133 ni, dia berada pada muka surat nombor 67. Kenapa saya memberi maklum tentang maklumat ni? Kerana kalau tuan-tuan nak faham tentang ayat ini, kita kena tengok secara keseluruhan. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang siapakah ciri-ciri manusia yang Allah sebutkan tentang nikmat syurga ni, tuan-tuan kena baca ayat selepas dia lah. Ayat macam ayat 134, ayat 135. Macam tu. Ya, tuan-tuan akan dapat tentang siapakah orang yang dapat nikmat keluasan syurga ni. Maksudnya kenapa Allah cerita keluasan syurga pada ayat ni? Ayat ni selepas ayat 133 ni Allah dah sebut ciri-ciri dia apa. Siapa dia manusia yang akan dapat nikmat seperti ayat 133. Jadi ayat 134 dan ayat 135. Okey, jadi kita tengok Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian semua kepada mendapat keampunan daripada Rabb kamu. Allah menyuruh kita semua cepat-cepat kita buat amal yang boleh mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Jangan bertanggung, cepat-cepat nak dapat keampunan dari Allah. Maksudnya ayat ni dia menggalakkan kita supaya kita cepat buat mana-mana amal yang boleh menghapuskan dosa kita. Okay. Kemudian Allah menyebutkan wajannatin. Okay. Dan Allah kata cepat-cepat buat amal yang boleh mendapat pengampunan dari Allah dan buat amal yang boleh dapat syurga. Boleh dapat syurga. Lepas tu syurga itu kata Allah arduhas samawatu wal ardu. Yang mana syurga ini luasnya seluas langit dan bumi. Maknanya luasnya langit tu, luaslah syurga tu. Macam itulah luasnya syurga. Luasnya bumi tu, luaslah syurga itu. Yang mana Allah sediakan u'idat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa.
Dekat sini Allah bagi tahu dah, yang akan dapat masuk syurga seluas langit dan bumi ni Allah kata adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau nak tahu ciri-ciri orang bertakwa ni, maka tuan-tuan kena tengok ayat selepas 133. Akan jumpa ciri-ciri orang yang bertakwa. Kena baca ayat 134 sampai ayat 135. Ayat 135 muka surat 67. Nanti akan dapat ciri-ciri orang bertakwa. Kenapa saya sebutkan? Kerana kita ni bukanlah sekadar kita nak tahu maklumat saja. Oh, syurga ni sekian. Tetapi kita kena buat sesuatu supaya apa yang kita tahu itu kita dapat. Apa yang kita impikan itu kita boleh dapat. Jadi caranya kita kena buat sesuatu. Maka sesuatu itu apa? Maka sesuatu itu kita kena jadi orang yang bertakwa. Tapi spesifik lagi orang yang bertakwa tu dijelaskan pada ayat 134 dan 135. Okey. Dekat sini, kalau kita tidak perincikan, mungkin kita akan ingat syurga ni luas dia seperti luas langit dan bumi. Betul tak? Kalau kita baca ayat ni, memang kita akan jumpa itu kata yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita baca terjemahan, mungkin kita akan faham, okey, bagaimana luasnya bumi ni, itulah luasnya syurga. Macam mana luasnya langit ni, itulah luasnya syurga. Kalau kita baca secara direct ayat tu memang maksudnya macam tu. Tetapi sebenarnya syurga ini dia lebih besar, lebih luas daripada langit dan bumi sebenarnya. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata arduha, luas dia seperti langit dan bumi tu? Okey, kita tengok pendapat pertama kata apa. Ini pendapat satu. Apa makna seluas langit dan bumi? Kan? Kenapa Allah sebut syurga itu seluas langit dan bumi? Sedangkan syurga itu lebih luas sebenarnya. Tapi kenapa kata seluas langit dan bumi? Maka pendapat pertama, seperti mana ulasan Ibnu Abbas. Saya minta tuan-tuan tulis dekat sini. Pendapat Ibnu Abbas ni sebenarnya dia menjadi pendapat pertama. Apa makna seluas langit dan bumi itu? Tulis dekat nota tu, ini adalah pendapat pertama. Maksudnya ulasan pertama tentang apa makna syurga tu seluas langit dan bumi. Okay. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, ada apa-apa nak tanya ke Puan Sofiatun? Puan Sofiatun angkat tangan ni. Puan nak tanya apa-apa ke? Puan angkat tangan tu apa tu? Okey. Pendapat pertama, seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata disatukan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sebagaimana dibentangkan sebahagian kain disatukan dengan sebahagian kain yang lain. Begitulah gambaran luasnya syurga. Maknanya dia apa tahu? Maksudnya adalah seluas langit dan bumi itu, pendapat pertama kata kita ambil 7 lapisan langit, kita gabung dengan 7 lapisan bumi. Ambil 7 lapisan langit, ambil 7 lapisan bumi, digabungkan. Begitulah maksudnya luasnya syurga. Maksudnya bukan kita faham luasnya bumi itu saja, tapi digabungkan ke 7 lapisan langit dan bumi itu menjadi satu. Itulah gambaran keluasannya syurga. Itu maksud pertama.
pendapat kedua kata, ni pendapat kedua. Okay. Pendapat kedua mengatakan Allah kata seluah langit dan bumi ni, ini hanyalah sekadar nak beri apa? Pendapat dua ni dia kata sebenarnya dia hanyalah nak memberikan gambaran. Bukanlah maksud dia seperti itu sesama seperti. Hanyalah memberikan gambaran. Faham ya maksudnya? Nak bagi gambaran je sebenarnya. Sebab nak bagi orang faham, kalau kita nak bagi tahu luas, kita nak buat contoh apa? Kalau kita nak bagi tahu luas kan, nak bagi tahu sangat luas. Jadi kita nak guna objek apa? Kita nak guna perkara apa yang boleh nak menunjukkan keluasan. Maka gambaran yang paling sesuai adalah menggunakan gambaran langit dan gambaran bumi lah. Sebab semua orang tahu luasnya langit ni. Jadi nak mengatakan keluasan syurga ni, maka gambaran yang paling senang nak dipahamkan menggunakan gambaran keluasan langit dan bumi. Itu pendapat kedua yang diulas oleh para ulama tafsir. Bukanlah bermakna kalau ukuran bumi tu seluas itu macam itulah sama. Tak. Bukan nak menyamakan, tapi nak memberikan gambaran. Itu pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maknanya luas tak? Kan? Luas sangat. Okey. Nanti kita bincang besarnya ahli syurga tu. Kalau tuan-tuan sempat habis baca tentang buku yang kita ada beri tu, kita nanti nota tu kita akan belajar nanti pada bab kita akan belajar pada bab yang ke-25 insya-Allah. Waktu kita belajar bab 25, kita akan belajar tentang sifat dan ciri penghuni syurga. Sekejap saya tunjukkan sekejap muka surat dia. Tapi kita tak baca, kita nak sebutkan nanti maklumat lanjut lagi. 114. Okay. Ni. Nanti insya-Allah waktu sampai bab yang ke-25. Kita sekarang baru sampai bab yang ke-9. Okey, kita kena tunggu lagi beberapa bab. Insya-Allah nanti waktu kita belajar tajuk sifat dan ciri penghuni syurga, fizikal dia macam mana dan sebagainya, kita akan dapat lagi gambaran yang gambaran tambahan. Kita akan dapat maklumat tambahan tentang keluasan syurga. Jadi yang kita tahu gambaran syurga ni luas, kita kata macam langit tu luas. Kita boleh fahamlah. Tetapi nak mendapat gambaran lanjut, maka kita kena tengok tentang sifat penghuni syurga tu macam mana. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan kalau nak tengok satu contoh, satu contoh, kita tengok tentang hadis pasal Nabi Allah Adam. Kalau kita tengok dekat sini, kita akan masuk syurga besar kita macam mana tau? Dekat sini, muka surat nombor 115 tu dengan muka surat nombor 16, dekat sini. Kita tengok terjemahan. Ini untuk sepintas lalu saja. Kita akan masuk syurga dengan menyerupai Adam dengan ketinggian 60 hasta dan lebar dia 7 hasta. Besar tak penghuni syurga? Besar. Bayangkan orang masuk syurga itu bersesak-sesak sebesar 60 hasta tinggi dia dan selebarnya 7 hasta. Jadi nak menampakkan bahawa luas syurga ni. Luas sangat. Kan?
Jelas kan? Okey. Jadi kita terus kepada buku surat yang tadi. Sikit kita patah semula tadi, buku surat nombor 42. Okey. Jadi kita terus kepada ayat yang kedua di dalam Al-Quranul Karim yang ada menyebut tentang keluasan pintu syurga. Dia sama saja sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sama saja. Allah menyebutkan, cuma dia ada beberapa maklumat tambahan lah sikit. Maklumat tambahan tu dia lebih dia lebih menambahkan lagi tentang betapa bertuahnya ya manusia yang dapat masuk ke dalam syurga yang seluas luas keluasan syurga tu. Allah menyebutkan pada ayat ni sama je, kita akan jumpa perkataan arduha ka ardis sama'i wal ardi. Okey, di hujung tu Allah kata zalika fadlullahi yu'ti liman yasha wa huwa dzul fadlil azim. Allah kata yang demikian itu adalah limpah kurniaan Allah yang Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sememangnya mempunyai Allah itu mempunyai limpah kurniaannya yang besar, yang maha agung. Jadi orang masuk syurga ni sangat bertuah. Dia dapat tempat tinggal yang sangat luas. Kalau dekat dunia ni kan, kita menjadi kagum kan, melihat tempat ni, besarnya, luasnya rumah orang tu, kita katakan. Kita menjadi kagum melihat keluasan. Dan kita pasti akan mengatakan, mesti orang kaya ni kan, mesti dia banyak duit kan. Yelah kan, kita kan tahu kan, rumah yang lebih luas, lebih mahal harga dia. Mungkin dekat dunia kita tak mampu, kita nak beli. Kan? Tapi mungkin ada kalangan sahabat kita yang mampu beli. Kan rumah. Ada orang dekat dunia, rumah dia hanya ada satu bilik saja. Ada orang dekat dunia, rumah dia ada 2 bilik je. Kan? Ada orang rumahnya Masya Allah. Kan? Tak apa. Mana-mana yang Allah beri, ambil. Guna nikmat tu. Tetapi tempat kembali kita yang paling utama, kita nak kembali ke dalam syurga. Jangan bimbang. Dalam nak pergi syurga, kita tak perlu nak buat pinjaman apa-apa. Nak beli tempat tinggal yang seluas-luasnya. Kita akan membelinya dengan iman. Kita membelinya dengan amal salih. Semua orang layak. Tidak ada istilah M40 ke, B40 ke, tidak ada. Syurga ini dia terbuka kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah sama-sama kita melakukan amal-amal yang melayakkan kita dapat syurga. Baik, kita teruskan dengan hadis yang lainnya. Ni panjang hadis ni. Kita baca hadis ni. Okey, kejap ya. Kita tengok dekat sini. Okay. Dekat hadis ni, Nabi SAW menyebutkan tentang keluasan syurga. Okay. Hadis ni dia panjang sikit. InsyaAllah nanti kita akan perincikan tentang keseluruhan hadis ni, yang mana hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang kenapa Nabi sebut kuasa syurga ni, kerana Nabi nak kempen, Nabi nak bagi semangat kepada para sahabat untuk mereka berjihad di jalan Allah, khususnya pada ketika peperangan Badar. Perang Badar ni perang yang pertama. Jadi Nabi tawarkan seperti mana yang Allah Ta'ala meminta untuk diberitahu, yang mana Nabi SAW mengarahkan
Nabi kata apa dalam hadis tu? Nabi kata apa? Nabi kata qumu ilal jannati arduha as-samawati wal ardu. Nabi kata bangkitlah kamu semua, pergi ke syurga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Nabi nak bagi semangat ni kepada para sahabat. Nabi kata bangun kita. Bangun tu bukanlah mereka duduk nak menunjukkan bahawa jom kita berperang. Kata Nabi, pergilah menuju syurga yang seluasnya langit dan bumi. Ketika Nabi menyebut tentang di sebalik perang Badar itu adanya syurga, kan? Maka ada satu sahabat namanya Umair bin Humam al-Ansari. Umair bin Humam al-Ansari, dia orang Ansar. Apabila Nabi sebut benda macam tu, dia tanya sekali lagi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, adakah syurga itu seluas langit dan bumi? Dia nak dapat pengukuhan lagi. Nabi jawab apa? Nabi kata, ya. Nabi kata, na'am, kata Nabi. Ya, kata Nabi. Umair tadi, dia pun berkata, bah. Dia kata, best ni. Dia kata, wow. Dia soalan macam dalam bahasa, dia kata, wow. Dia kata, wow. Dia kata, bah. Dia kata, lepas tu Nabi pun tanya dia, apa sebab engkau mengucapkan kalimah, kalau kita bahasa saya mudah ni kita bagi macam perkataan wow lah. Kan? Jadi bahasa Arab tu kata bah. Nabi kata, apa sebab engkau kata bah? Maka Umair pun jawab, dia kata la wallahi, tidak demi Allah. Maksudnya dia mengatakan bahawa bukan sebab lain, dia kata demi Allah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia kata, illa raja'ata an akuna min ahliha. Dia kata, tidaklah ada sebab yang lain ya Rasulullah. Dia kata, aku sebut wow tu, aku kata bah itu sebenarnya adalah ucapan harapan aku. Aku nak sangat menjadi penghuni syurga yang seluas langit dan bumi itu. Maka Nabi jawab apa kepada Umar? Nabi kata, fa innaka min ahliha. Nabi kata, sesungguhnya engkau termasuk salah seorang daripada penghuninya. Umar ni, apabila Nabi kata engkau akan menjadi penghuni syurga seluas langit dan bumi itu, bukan bermakna tak buat apa-apa. Nabi kata engkau akan menjadi penghuni dia. Sebab Umair bin Humam tadi, dia macam teringin sangat sampai dia kata, wow, bestnya syurga tu. Maka dia ucap tu kerana dia nak sangat menjadi penghuni dia. Maka Nabi kata engkau akan menjadi penghuni dia. Maka Umair tu dia buat apa? Seterusnya Umair mengeluarkan beberapa biji kurma daripada tempat panahnya dan terus memakannya beberapa butir. Kemudian dia berkata, dia ketika tu dia makan kurma. Jadi ketika dia keluarkan semua kurma tu, tapi dia tak makan semua sebenarnya, dia tinggalkan. Dia kata, sekiranya aku hidup hingga dapat memakan sisa kurma-kurma ni, dia kata, kalau aku nak habiskan kurma-kurma ni, dia kata, nanti akan makan masa yang panjang. Dia kata, nanti take time lah, ambil masa nak makan, bagi habis dulu kurma tu. Lalu dia buat apa? Umair ini dia terus campakkan kurma-kurma yang ada di tangannya, kemudian dia terus berperang melawan mereka sehingga dia mati terbunuh. Dia mati apa tuan-tuan? Dia mati terbunuh. Menunjukkan hadis ni, menunjukkan bahawa kita kena bersegera dapatkan nikmat syurga macam Umair bin Humam. Jadi kita tak boleh bertangguh-tangguh lagi dah nak buat amal ni. Apabila kita belajar syurga, maka kita tak boleh bertangguh dah, kita kena bersegera. Seperti mana Umair bin Humam, dia tahu kalau siapa berperang, syurga seluas langit dan bumi.
Maka dia pun tak perlu nak tunggu-tunggu habiskan kurma, dia pergi berperang. Akhirnya dia mati syahid, tuan-tuan. Mati syahid dia Ubay bin Ummah ini. Ya, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi pengajarannya kepada kita pun seperti itu. Okay, dan kita akan habiskan ya bab 9 ni last kali dengan hadis yang nak menggambarkan luasnya syurga ni. Kita boleh tengok ada satu pokok dalam syurga. Cuba kita gambarkan ya. Macam mana pokok tu nanti dia boleh memberikan kita gambaran lagi tentang luasnya syurga tu. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan bahawa inna fil jannati la syajaratan. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada terdapat sebuah pohon, sebuah pokok. Yasirur rakibu fi dhilliha, yang mi'ata sanatin la yaqtamuha. Nabi kata dalam syurga tu ada satu pokok. Yang mana pokok tu punya besar pokok dia tu, kalau seorang penunggang kuda dia menempuh perjalanan di bawahnya selama 100 tahun, nescaya dia belum dapat lagi melintasi naungan pokok tu. Tuan-tuan bayangkan. Pernah tak kita lalu satu pokok yang pokok dia besar sangat? Naungan pokok tu sehingga kan ambil masa 100 tahun menaiki kuda. Pecut dengan laju ni, cari kuda yang paling laju, tunggang kuda tu. 100 tahun guna kuda tu nak lintas pokok tu, belum lagi dapat lintas dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar tak syurga tu? Bayangkan. Dalam syurga ada pokok. Yang pokok itu saja, kalau nak lintas dia, kan? Kalaulah contoh kalau kita bawa kereta yang paling laju lah. Sebab zaman dulu dia gunakan contoh penunggang kuda. Kan? Sebab dulu mana ada kedai kereta kita, kalau dulu ada kereta yang laju, tentu Nabi akan sebut dah contoh dia. Maka dia bawa contoh seorang penunggang kuda yang menunggang di bawah pokok tu, nak lepas pokok tu, tak lepas-lepas. Walaupun dia ambil masa 100 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. Luas tak syurga yang Allah beri? Nanti kita akan belajar lagi lepas ni. Kita kan masa kat dunia, pasal rumah tu kita sebutkan suka tengok yang luar, kita tengok rumah besar kan, Masya Allah, besarnya macam istana kita katakan. Itu pun kita dah menakjubkan. Keluasan syurga ni merupakan nikmat dia. Nanti minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi syurga tu. Dekat dalam syurga tu ada bangunan yang tinggi menjulang. Faham tak? Kita kan suka, orang kan sekarang berlumba-lumba nak membina bangunan yang tinggi kan. Bertingkat-tingkat orang tengok. Orang kata, Masya Allah. Macam orang tengok Burjul Khalifah kan. Orang tengok Malaysia ni pun dah buat kerja tengok menara Petronas yang tinggi. Orang tengok orang kata tingginya. Contoh kan sekarang ni ada menara, nak buat menara PNB tu, macam-macam lah Malaysia ni kan contoh. Kenapa? Kerana itu melambangkan keindahan sebenarnya. Bukan sekadar luas, tapi pada ketinggian. Minggu depan kita akan belajar bangunan-bangunan yang tinggi yang Allah buat di dalam syurga. Dan kita akan belajar tentang tempat tinggal yang Allah sediakan bagi penghuni syurga. Nanti kita akan belajar pada bab yang ke-10 dan bab yang ke-11. Tengok dulu tajuk dia. Tapi baca dulu ya untuk persediaan minggu hadapan. Ya, kita akan belajar bab ke-10, tempat-tempat tinggal dalam syurga, maskan. Maskan. Syurga tu dah luas. Lepas tu dekat dalam tu Allah sediakan tempat tinggal yang sangat baik. Lepas tu Allah sebut contoh di atas tempat tinggal tu apa. Kita akan bincang nanti pada minggu depan bab 10.
Lepas tu kita akan masuk bab 11. Kita akan tengok bangunan-bangunan yang tinggi yang Allah bina di dalam syurga. Ini kita akan belajar pada minggu insya-Allah. Baik, kita berhenti pada bab yang ke-9 pada petang ini. Syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah memberikan kita keizinan untuk kita mempelajari lebih kurang ada 3 bab kan kita belajar pada petang ni. Bab yang ke-7 tentang pintu-pintu syurga, bab yang ke-8 penjaga syurga, bab yang ke-9 tentang keluasan syurga. Satu rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah di atas hidayah dan taufik yang Allah beri kepada kita pada petang ini. Jadi saya buka mana-mana perkongsian, persoalan. Kalau ada tuan-tuan dan puan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, wabarakatuh. bab 8 penjaga syurga tadi itu Ustaz. Okey, mula katanya penjaga syurga pada seorang malaikat digelar dengan ridwan. Dan next ayat kata pula dengan gelaran al-khazin. Jadi satu ridwan, satu khazin, ataupun perfahaman saya ke yang salah ni Ustaz? Adakah ridwan ataupun khazin gelaran kepada penjaga tu? Itu saja Ustaz. Ada beza antara nama dengan gelaran. Okey, gelaran dia kaitkan dengan al-khazin. Khazin tu maksudnya penjaga, pengawal syurga. Al-khazin. Al-khazin tu dia bukan nama bagi penjaga syurga itu. Penjaga syurga itu disebut dengan istilah al-khazin. Jadi al-khazin itu adalah gelaran. Kalau nama baru disebut dengan nama Ridwan. Jadi Ridwan itu nama, gelaran itu adalah al-khazin. Sebab dekat sini dia tak sebut nama, dia kata digelar Ridwan. Itu yang saya confuse, dua-dua adalah digelar. Oh iyalah, dekat Ustaz. perkataan digelar. Okey. Digelar, dua-dua tu digelar. Itulah satu gelar, satu digelaran. Jadi macam samalah gelaran jugalah. Bagus Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Lepas tu Ustaz, kita bercerita pasal keluasan syurga. Tapi bukanlah saya nak dapat jawapan hari ni. Adakah neraka itu juga seluas sedemikian Ustaz? Tak apalah, itu jawab kemudian Ustaz. Saja terfikir, bila terfikir syurga ni besar, adakah neraka itu saja soalan saya Ustaz. Okey. Kalau tentang neraka, ayat dia tidak sebut seperti syurga. Tetapi keluasan neraka dia digambarkan dengan beberapa ciri yang lain. Ciri dia seperti sifat fizikal, maksudnya sifat fizikal ahli neraka tu, seperti gigi geraham dia yang besar, bahu dia kepada bahu dia, lepas tu dia punya lebar pada kulitnya. Lepas tu neraka ni dia dikaitkan dengan curamnya, dikaitkan dengan kedalaman. Dia tidak seperti mana Allah menggambarkan tentang syurga. Wallahu ta'ala alam, kenapa tidak digambarkan seperti syurga? Dan kita sudah maklum, syurga ini adalah rahmat Allah. Neraka itu adalah tempat Allah mengazab. Jadi gambaran neraka itu dia tidaklah sedahsyat seperti gambaran Allah menggambarkan tentang syurga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada pertanyaan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Ada apa soalan ke? Ya saya. Ustaz minta Ya. maaf. Saya nak faham ayat surah Az-Zumar tu yang Allah kata hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Yang kalau rombongan sudah sampai, jadi pintu-pintu syurga tu telah terbuka. Jadi nak fahamkan dengan hadis yang kata Nabi mengetuk tadi tu. Yaqra'u babal jannah. Jadi kalau dah sedia terbuka, jadi situasi mana yang Nabi mengetuk tu? Maksudnya situasi apa? Situasi Maknanya adakah dah terbuka tu maknanya setelah Nabi mengetuk ataupun macam mana? okey. Faham soalan tu. Maksud dia adakah pintu syurga itu sudah tersedia dibuka, tapi kenapa Nabi mengetuk? Maknanya pintu tu tak dibuka lah, betul kan? Alright, nanti saya dapatkan persoalan itu ya, insya-Allah. Pintu itu ada pada bab yang ke-7, ada cerita tentang pintu syurga, insya-Allah. Pada minggu yang berikutnya, insya-Allah ya. Nanti kita akan carikan jawapannya jika ada. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Okey, ada pertanyaan lain? Ada soalan lain tak? Pertanyaan lain? Okey. Kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah sekali lagi buat siri yang ke-8 minggu hadapan. Kita akan pergi kepada bab yang ke-10, bab yang ke-11 dan bab yang ke-12 insya-Allah. Jadi baca terlebih dahulu nota yang diberikan. Kemudian jika tuan-tuan ada kelapangan, insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama dalam slot ada kuliah selepas Isyak. Jadi kalau ada kelapangan dijemput untuk mengikuti perbincangan fakta sebenar di sebalik kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita akan bincangkan lagi fakta tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi kita bertemu insya-Allah pada malam ni jam 9 suku bagi sesiapa yang ada ke lapangan. Jadi terima kasih semua atas pertanyaan, maklumat yang dikongsikan, atas apa sahaja sumbangan. Jazakumullahu khairah. Kekurangan, kelemahan daripada pihak saya menyusun 10 jari, memohon ampunan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.